Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita doa. Mudah-mudahan dalam waktu yang kita ada ni dapatlah kita manfaatkan untuk terus tadabbur surah An-Nur ni sampai ke ayat itu ayat ke surat Kan itu kita sambung yang diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i. Maknanya berkaitan dengan ayat 36 hingga 38 lah kan. Jadi huraiannya sampai ke muka surat 406. Auzubillahi sami'alim minasyaitonir rajim. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dari keduanya Abu Humaid dan Abu Sa'id dari Nabi SAW. Imam An-Nasa'i juga meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul." Doa ya. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Wa idza kharaja falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Minggu sebelum ni ada doa yang atas tu kan, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Kemudian nak keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Satu lagi ada riwayat, ada doa ni boleh kita doa macam ni. Maksud hadis ni, apabila salah seorang di antara kalian memasuki masjid, hendaklah ia membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa seraya membaca macam ni. Pas salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Dan apabila ia keluar dari masjid, maka hendaklah membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian baca doa ni. Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Maksudnya, ya Allah, peliharalah aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Dua-dua boleh. Lalunya dekat masjid dia tulis yang atas lah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Masa masuk, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk minta rahmat, kasih sayang Allah, rahmat daripada Allah. Bila nak keluar, mohon Allah SWT berikan limpah kurnia, kelebihan-kelebihan. Ataupun yang di bawah yang ni, minta Allah jauhkan kita daripada syaitan. Kita dah datang ke masjid, doa minta rahmat Allah, duduk dalam masjid, berbagai kelebihan Allah bagi. Mudah-mudahan keluar kita diberikan kekuatan untuk melawan syaitan kan. Ya Allah, peliharalah aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Syaitan ni goda macam-macam cara. Syaitan kan sangat gigih. Dia tak dapat secara terus terang, dia secara halus. Dia tak dapat halang kita daripada baca Quran, daripada pergi masjid, daripada menunaikan solat. Dia ganggu kita waktu menunaikan solat. Dia ganggu kita, perasaan kita supaya kita jadi riak, kan? Rasa ujub dengan diri sendiri. Rasa macam perasaan-perasaan macam tu yang kadang-kadang kita rasa okey lah. Sebenarnya tu syaitan berusaha setelah dia tak dapat halang kita daripada buat baik, dalam kebaikan kita tu dia selit jarum-jarum. Dia cucuk jarum-jarum yang menyebabkan kita tak nampak
bahawa apa yang kita buat tu silap. Kita kena sentiasalah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nak buat apa-apa pun baca a'udzubillah. Nak wuduk baca a'udzubillah. Nak solat a'udzubillah. A'udzubillah dan baca bismillah. Kemudian firman Allah SWT, wa yuzkara fiha ismuh, dan disebut namanya di dalamnya, yakni asma Allah yang mulia. Sebagaimana firman-Nya, ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. 'Inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Ini terutamanya pada orang lelaki lah. Pada hari Jumaat, pada waktu solat jamaah. Ya? Orang lelaki setiap waktu kena solat jamaah di masjid. Fardu kifayah. Ya? Kalau solat di rumah sah, tapi makruh. Kita, orang perempuan, harus boleh pergi masjid. Ada kalanya sunat, ada kalanya makruh, ada kalanya haram juga. Kalau sunat kita nak pergi belajar ilmu. Kalau tak pergi masjid, kita rugi. Tak dapat ilmu. Pergi masjid, samping dapat solat, dapat berada di majlis ilmu. Itu dapatlah. Solat orang lelaki 20, itu kita tengok dalam hadis disebut 25 kan. Ada hadis lain yang sebut 27 kali ganda pahala. Orang lelaki dapat 27, orang perempuan pun dapat 27 kalau solat jamaah di masjid. Orang lelaki belajar ilmu dapat pahala, perempuan pun belajar di masjid dapat pahala. Tapi kalau ada halangan, tak boleh pergilah. Ada halangan tu kita dah bincang itu. Misalnya timbul fitnah, kan? Timbul fitnah, kemudian ada halangan, misalnya dilarang oleh suami. Ada sebab-sebab yang haruslah. Tapi suami sangat-sangat digalakkan untuk menggalakkan isteri pergi ke masjid, kan? Dapat pahala dua-dua. Tapi kalau tak dapat pergi kerana ada halangan, misalnya ada anak kecil, bawa anak kecil, orang tak suka, orang kata terganggu, mungkin ada jamaah tegur, esok tak payah bawa lah anak, kalau nak-nak tak payahlah pergi, ya, tak payah pergi. Ada orang okey, ada setengah orang tak selesa, ada setengah orang dia tak boleh, tak tahulah kenapa kan. Kita mungkin ada pengalaman kan, Ustazah ingat ada masa bawa anak kecil-kecil tu, ada orang yang tak berapa selesa, mungkin dia terganggu, kan? Ada setengah orang okey je. Cuma kita pandai-pandailah, kalau anak berlari-lari depan orang tu, kita tak payahlah, ya? Tak berlari atas jadah orang tak selesa, terganggu, dia pun solat tak khusyuk, kita solatlah di rumah. Mudah-mudahan niat tu ada, pahala dapatlah. Ya, kalau suami pergi pun kita dapat dah pahala sebenarnya. Ya? Dan ada hadis menunjukkan bahawa tempat yang paling baik untuk wanita adalah di sudut yang paling tersorok dalam rumah. Kita dah tengok itu. Dengan tempat yang paling tersorok dalam rumah, ada hadisnya, tak apa hadis panjang. Kita sambung. Dan firman-Nya lagi, waqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin. Luruskanlah muka, iaitu dirimu, di setiap solat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ini berkaitan dengan luruslah mukamu, dirimu di setiap solat. Waqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Setiap solat di masjid lah. 'Inda kulli masjid. Dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Maknanya kita solat, pergi solat di masjid tu kena hati yang ikhlas. Ya? Luruskan wajah menghadap Allah, sembah Allah hanya kerana Allah. Dan solat pergi masjid, menunaikan solat kerana Allah. Dan firman-Nya, "Innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah. Maksudnya apa? Bukan saja tak boleh ada apa patung-patung tu dalam masjid.
Tak boleh maknanya ada niat lain kerana Allah ketika dalam masjid. Kita niat solat hanya kerana Allah. Ya, maknanya tak boleh ada niat-niat lain. Ya, niat-niat lain tu maknanya kalau kita buat pun Allah tahu. Kalau tak ikhlas apa pahala lah. Solat sah. Tak ikhlas ni solat sah tapi pahala tak dapat. Solat sah tu sebab tidak ada perkara-perkara membatalkan. Solat kita kalau ada perkara membatalkan dia batal lah. Tetapi dalam syarat sah solat tu tak termasuk ikhlas. Tapi ikhlas sangat penting dalam semua ibadah kita. Kalau tak ikhlas kerana Allah, Allah tak bagi markah lah. Dia yang menilai kita kan. Komen tentang firman Allah ini dan disebut namanya di dalam sebut namanya di dalamnya, maknanya dalam ayat ini Ibn Abbas bila menyentuh tentang ayat ini, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yang ini dibacakan kitabnya Al-Quran di dalamnya. Maknanya masjid ni tempat kita solat, baca kitab, baca Al-Quran dalamnya. Kata Ibn Abbas, baca Quran dimaksudkan tu. Selanjutnya Allah SWT berfirman, yusabbihu lahu fiha bil-ghudu wal-asal. Dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Dalam firman Allah ini menyebut bahawa di dalam masjid tu kita kena bertasbih memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Itu masjid kan? Peranan masjid, solat, baca Al-Quran, bertasbih, berzikir memuji Allah. Lafaz al-udu wal asal artinya di waktu pagi hari dan di sore hari. Waktu pagi, waktu siang, waktu pagi, tengah hari, petang. Lafaz asal adalah jamak dari lafaz asin yang berarti penghujung siang. Ini waktu kita di masjid lah. Di masjid. Berada di masjid. Waktu zuhur, waktu subuh, lepas subuh, waktu zuhur, sebelum, selepas zuhur, waktu asar. Waktu bila-bila lah. Bila kita berada di masjid tu, apa yang patut kita buat? Baca Quran, berzikir, ingat Allah. Firman Allah SWT, rijalun la tulhihim tijaratan wala bay'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah. Ayat ini sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ni dibaca sebelum Jumaat kan? Menyeru orang menunaikan solat Jumaat, tinggalkan jual beli. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maknanya suatu bila diseru supaya menunaikan solat, terutamanya solat Jumaat, ayat ni khusus untuk solat Jumaat, kena tinggal segala urusan jual beli. Tutup kedai, berhenti semua urusan. Dulu saya pergi Mekah dulu zaman dulu tahun 80-an macam tu, tak di Mekah, Madinah tu, kedai-kedai kecil masih ada dekat-dekat tu. Sekarang dah tak ada dah kedai kecil kan, kedai-kedai besar-besar hotel semua. Kita nampak orang Arab dia tutup tarik pintu macam tu je. Kedai emas dia tutup macam tu je. Semua pergi solat. Kadang kita tak solat kan. Perasanlah keadaan tu. Orang yang money changer dia susun duit atas kotak je zaman dulu kan. Susun duit dia atas kotak. Dia tutup macam tu je kotak. Tong yang dia letak duit tu. Tinggal solat. Sudah solat, duduk balik kat tempat dia. Urusan jual beli, jalan macam biasa. Jadi maksudnya, apa saja urusan kita, waktu tu kena tinggal. Tengah solat, tengah buat kerja atas kapal, berhenti solat. Kan? Solat waktu Jumaat, solat Jumaat. Solat Jumaat ni kena satu waktu, apa maknanya pada waktu yang serentak lah. Kan? Waktu serentak, semua orang ada dengan cukup bilangan, kena tinggal lah waktu tu. Apa saja urusan kena tinggal.
Kalau masih berjual beli, melakukan urusan lain, haram perbuatan itu. Kedai tak tutup, niaga. Orang yang niaga tu berdosa. Tak pergi solat tu satu berdosa dah. Perbuatan dia berurusan lain waktu itu berdosa. Ini bagi orang laki-laki, orang yang wajib menunaikan, yang baginya fardu menunaikan solat Jumaat. Solat Jumaat. Orang lelaki lah. Perempuan tak wajib, boleh. Masih boleh berurusan. Tetapi bagi perempuan ataupun orang musafir ataupun kanak-kanak yang tak wajib solat Jumaat, kalau dia berurusan dengan orang yang solat Jumaat waktu tu, orang tu tak pergi solat Jumaat, tapi dia datang beli barang kat kita, kita menjual adalah berdosa. Ataupun kita pergi beli, kedai dia tak tutup kedai waktu tu, tengok ada orang berniaga, kita pun beli, kita pun berdosa. Sebab dia wajib tutup kedai, tinggal perniagaan dia, pergi solat Jumaat. Jadi kita berdosa pasal bekerjasama dengan orang melakukan maksiat lah. Okay. Firman, sambung ya. Firman Allah SWT dalam ayat di bawah. Allah SWT menjelaskan bahawa mereka tidak disibukkan oleh dunia, orang-orang yang beriman. Mereka tidak disibukkan oleh dunia berikut segala gemerlapnya. Mereka tidak terpesona pada perhiasan, keindahan, kesenangan jual beli dan ketertarikan meraih keuntungan sehingga lupa mengingati Rabb yang menciptakan sekaligus menganugerahkan rezeki kepada mereka. Mereka yakin bahawa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dan lebih bermanfaat dari segala yang mereka miliki. Kerana apapun yang mereka miliki akan punah dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal selamanya. Jadi orang yang beriman kepada Allah SWT tak akan mengutamakan dunia, walaupun indah, walaupun hebat, walaupun mewah, kan? Maknanya tak ada dalam jiwanya takut rugi kerana menunaikan solat. Kadang-kadang dia tak sedar, seorang tak sedar, dia tak solat, dia tak sedar. Punca tak solat itulah yang menyebabkan niaga tak maju, usaha tak berjaya, kan? Rezeki makin banyak, makin rasa macam tak cukup, kan? Maknanya solat tu adalah suatu kewajipan. Apa saja kebaikan yang kita buat, kewajipan yang kita buat kerana melaksanakan perintah Allah, kita kena yakin Allah dah sediakan ganjarannya. Disediakan ganjarannya. Malah ganjaran di sisi Allah berlipat ganda daripada usaha kita tu. Usaha tak banyak mana pun Allah gandakan usaha. Allah gandakan hasil, Allah gandakan ganjaran, Allah gandakan keberkatan. Kalau takut-takut tu bermakna tak yakin pada Allah. Bila kita tak yakin, Allah tahu kita tak percaya pada dia, tak yakin pada dia, na'udzubillah. Itu yang menyebabkan dia tak bagi. Dia bagi pun tidak dengan kasih sayang. Dapat banyak tapi tak berkat. Ada kan kadang-kadang orang nak pergi exam, student nak pergi exam pun takut nak tunai solat sebab kedua ada exam, takut tak sempat, tak solat tak apa lagi. Yang penting sampai ke dalam dewan peperiksaan, waktu mula peperiksaan. Exam mesti pergi, kejayaan tak, tapi di sisi Allah apa yang Allah wajibkan dia tidak memandangnya sebagai sesuatu yang penting. Saya teringat takut dah pernah cerita. Masa Ustazah belajar dulu, kita outing kan waktu tengah hari Jumaat. Masa itulah orang perempuan pergi, kan? Pergi keluar, ramai dekat shopping, kat mall, perempuan je. Kadang-kadang ada juga orang lelaki yang wajib guna solat. Satu hari tu Ustazah pergi nampak ada nak balik dah. Nampak seorang pakcik tu dia tak tutup kedai. Waktu dah nak azan Jumaat. Kawan Ustazah ni dia memang seorang yang sangat berani lah. Sangat hebat lah. Dia sanggup pergi kat pakcik tu. Dia kata, pakcik kalau pakcik tak tutup kedai, saya tak nak keluar daripada kedai ni. Sampai pakcik tutup. Sampai
Sampai pakcik tutup kedai lah. Dia masuk dalam kedai tu, dia kata pakcik tutup kedai. Kalau pakcik tak tutup, saya tak nak keluar, saya nak duduk sini. Lepas tu pakcik tu memang tak bercadang lah sebenarnya nak keluar, nak tutup kedai, nak pergi solat Jumaat. Akhirnya dia pun terpaksa lah. Okeylah. Tutup kedai. Tak tahu dia bersolat ke tak. Kalau ikut kita, memang kita kena buat macam tu. Kan? Kalau dia berniaga pun, orang datang pun, itulah dia tak tahu rezeki dia tu. Allah redha ke tidak, berkat ke tidak kan. Memang tak berkat lah. Jadi, kena bantu dia memahami tentang hakikat perniagaan dia tu, yang apa yang lebih penting. Berniaga dengan Allah, berniaga dengan manusia, berniaga dengan Allah, Allah bagi kita berniaga. Allah janji sebagai urusan kita tu sebagai satu perniagaan dengan dia. Bukan dia nakkan untung pun. Dia bagi kita berniaga, dia bagi modal kalau untung untuk kita, bukan untuk dia. Itu perniagaan yang Allah janjikan bila kita disebut urusan jual beli dengan Allah SWT. Jadi Allah SWT suruh kita utamakan apa yang sepatutnya diutamakan. Dan kerana kita sambung ni, kerana itulah selanjutnya Allah SWT berfirman, la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Mereka yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Maksudnya mereka mengutamakan ketaatan dan keinginan kepada Allah lebih dari kehendak dan keinginan kepada diri, lebih dari kehendak dan keinginan diri mereka sendiri. Utamakan kehendak Allah. Ya. Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya suatu hari ia berada di pasar, kemudian dikumandangkan iqamah salat. Maka mereka, iaitu para sahabat, mengunci kedai-kedai mereka dan ramai-ramai memasuki masjid. Lalu Ibn Umar berkata kepada orang-orang yang seperti mereka, kepada para sahabat lah, ya. Kepada orang-orang yang seperti mereka lah diturunkan ayat. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingati Allah, melaksanakan solat dan menunaikan zakat. Maknanya mereka yang menyahut seruan Allah. Apabila azan, apabila iqamah, tutup kedai, pergi menunaikan solat. Ini adalah orang yang dijanjikan oleh Allah SWT sebagai mereka yang mereka yang dijanjikan balasan syurga lah. Mereka ni tidak dilalaikan oleh urusan mereka, perdagangan dan sebagainya, dari mengingati Allah. Abi Hatim, diriwayatkan oleh Abi Hatim dan Ibn Jarir. Ketika mengutip penafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang firman-Nya mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dan mengingati Allah. Ibnu Abi Talha berkata, maksudnya dari melaksanakan solat wajib. Demikian juga yang dikemukakan oleh Muqatil bin Hayyan dan Rabi' bin Anas. Maknanya tinggalkan solat, tinggalkan segala urusan ini kerana apa? Menunaikan solat wajib. Solat Jumaat, solat fardu 5 waktu, kan? Solat Jumaat tu solat Jumaat, kan? As-Sudi berkata tidak dilalaikan dari solat berjamaah. As-Sudi pula berkata daripada solat jamaah. Sementara Muqatil bin Hayyan berkata mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan dari jual beli hingga lupa mengingati solat dan mendirikannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, memeliharanya sesuai dengan waktu-waktunya dan menyempurnakan segala yang Allah perintahkan untuk memeliharanya saat melaksanakan solat. Maksud ayat ni, apa pandangan-pandangan ini ialah mereka meninggalkan jual beli itu kerana apa? Kerana tunaikan solat. Ada yang kata solat Jumaat, ada yang kata solat Jumaah yang 5 waktu. Kan, solat Jumaah yang 5 waktu. Ada yang kata tinggalkan semua urusan tu kerana nak menunaikan solat dalam waktunya. Di awal waktu, dalam waktunya. Maknanya walaupun boleh buat waktu lain,
Tapi mereka mengutamakan menunaikannya pada waktunya. Di awal waktu. Lebih-lebih lagi bersama-sama dengan jamaah, dengan orang lain menunaikannya di masjid. Dan menyempurnakan segala yang Allah perintahkan untuk melihara saat nak melaksanakan solat. Dan mereka menjaga solat ketika menunaikan solat itu. Maknanya mereka yang dimaksudkan dalam golongan-golongan yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ini adalah mereka yang mengutamakan perkara ini. Solat Jumaat, solat jamaah, solat awal waktu, solat dengan sempurna. Itu maknanya orang yang dipilih Allah untuk jadi orang yang tidak lalai dalam solat mereka. Perniagaan mereka tidak melalaikan mereka untuk menyempurnakan kewajipan. Bila lebih banyak perhatian diberikan kepada kewajipan solat ini, akan lebih besarlah fadilat dia solat itu kepada kita. Kalau dapat solat jamaah, dapat solat di masjid pula, dapat solat awal waktu, dapat buat yang sunat, dalam solat itu buat dengan sempurna, itu lebih besarlah ganjaran kepada orang yang mengorbankan segala kepentingan dunia itu dan menumpukan perhatian kepada solat. Kan tak? Macam tu. Selanjutnya Allah SWT berfirman, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Maksudnya mereka takut pada hari kiamat. Di hari itu seluruh hati dan penglihatan manusia menjadi goncang kerana demikian dahsyatnya keterkejutan manusia. Begitu melihat hebatnya huru-hara yang terjadi pada saat itu. Jadi orang yang meninggalkan kesenangan dunia, kemewahan dunia, dan menyempurnakan kewajipan, berusaha menyempurnakan kewajipan itu adalah kerana mengharapkan keridaan Allah dan juga kerana mengharapkan selamat di akhirat. Selamat di akhirat. Takut akan azab seksa akhirat. Bermula daripada takut dan goncangan tu lagi. Kan? Kenapa kita melaksanakan kewajipan kepada Allah? Kenapa kita berusaha solat dengan sempurna? Berusaha solat dengan memenuhi segala yang wajib? Berusaha melaksanakan yang sunat? Berusaha untuk khusyuk? Kerana apa? Kerana takut azab Allah. Kiamat, saat tibanya kiamat itu pun sudah sangat dahsyat. Ya? Kita tengok surah Az-Zalzalah, Al-Qari'ah. Ya? Semua gambaran kegoncangan bila berlaku kiamat, permulaan kiamat. Allah sebut tu sebab Allah nak menggambarkan kepada kita supaya takut. Allah nak memberikan pengetahuan tentang gambaran kehidupan di akhirat. Orang yang tak takut kerana dia tak tahu. Tak tahu kenapa? Sebab tak baca Al-Quran. Sebab tak baca Al-Quran. Bila tak baca Al-Quran ni kita tak tahu. Nak arahkan pemikiran kita macam mana pun kita tak tahu. Apalagi tentang ibadat. Kan? Jadi macam mana pegangan kepercayaan hidup kita pun kita tak tahu nak tentukan, tak tahu nak bina keyakinan hidup. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Kita kan sekarang ni tengah viral tentang isu mentega terbang kan, mentega terbang, filem tu kan. Puncanya kenapa jadi macam tu? Ilmu lah. Keyakinan tu kerana ilmu yang kurang, keyakinannya jadi tipis. Bila keyakinan tipis terhadap Islam, terhadap akidah Islam, dia mulalah rasa macam nak cari sesuatu yang lebih baik. Dia tak tahu Islam itu adalah yang terbaik, anugerah Allah. Jadi dia
dia sentiasa duk fikir nak cari yang lain sebab dia tak apa yang ada pada dia tu dia tak kenal lagi. Tak kenal. Sebab tu kita tengok maksud mentega terbang tu butterfly kan, butterfly kan dia rama-rama kan, kecil duduk dalam kepompong. Duduk dalam kepompong tu dia macam sempit lah pandangan dia, duduk dalam tu je yang nampak kan. Bila terbang jadi rama-rama, dia rasa bebas kan. Masa itulah dia nak buat, dia rasa macam boleh buat apa saja pilihan yang dia suka. Tapi kita sebagai seorang Islam sepatutnya jadi rama-rama pun jadi rama-rama yang menghargai diri dia sebagai rama-rama. Dia sukakan kepada kehidupan dia. Dia bersyukur dengan kehidupan dia. Dia suka nak jadi diri dia yang asal. Dulu duduk dalam kepompong lah. Dia keluar, alhamdulillah, syukur. Kan? Nak cari lagi nikmat yang Allah bagi sesuai dengan diri dia. Rama-rama tak payahlah ada kewajipan tu. Kita sebagai manusia. Kan? Kita dah jadi Muslim, syukur pada Allah. Kita yang pentingnya sebagai Muslim, kita kena berusaha untuk memahami Islam itu dengan lebih baik. Apa yang kita ada tu sebab kita harap menjadi sesuatu yang dihargai. Kalau kita ada tapi kita tak rasa macam sesuatu yang tak rasa itu sebagai satu nikmat, yang ada masalah lah. Kan? Kita ada baju yang cantik, kasut yang cantik, pakaian yang cantik, tapi kita tak rasa cantik pun. Tak rasa macam sesuatu yang hebat pun. Kan? Sedangkan orang tengok cantiknya. Kita rasa macam tak ada apa-apa. Itu kita tak kenal. Tak kenal diri, tak tahu apa yang ada pada kita tu sangat berharga. Jadi bila macam tu, salah siapa? Salah kita lah. Salah kita, salah ibu bapa, salah masyarakat. Semua ada saham di situ. Okay, Ustazah tak tahu sangatlah filem ni macam mana. Tapi sekadar tengok yang ayah dia cakap tu kan. Ayah dia bagi kebebasan lah. Dia nak buat pilihan, dah sampai masa dia boleh fikir sendiri. Terpulang pada dia. Apa yang dia rasa baik, baiklah untuk dia. Ayahnya sendiri tu ada masalah. Ayahnya sendiri ada masalah. Dia pun tak faham bahawa dia perlu pertahankan akidah anak dia. Perlu pertahankan Islam yang dah Allah kurniakan kepada keluarga dia. Ini sebabkan dia tak tahu tentang nilai Islam itu sendiri. Yang dia pegang pun dia tak macam rasa macam sesuatu yang sangat berharga. Dia rasa macam mungkin anak dia akan cari dapat sesuatu yang lebih baik. Jadi terpulanglah, pandai-pandai lah. Kan? Dia bagi macam tu. Jadi seorang Muslim tak boleh berkira macam tu. Ini bermakna kita... Ya? Tak pernah tengok filem tu. Ustazah pun tak tengok. Tapi saya tengok macam tu lah. Saya tengok itu je yang viral ayah dia cakap macam tu kan. Tapi orang yang buat filem tu bukan Muslim pun. Penulis-penulis apa semua tu kan. Dia mesti dia punya kepercayaan. Ya, kepercayaan kepada hidup selepas mati ni ada dalam kepercayaan agama lain juga. Tapi berbeza dengan Islam. Kepercayaan dalam Islam tentang hidup selepas mati ni ada kehidupan kekal, yang kekal abadi, yang ada tanggungjawab di situ dan balasan sesuai dengan tanggungjawab. Ya? Allah bagi dengan sifat maha adilnya Allah SWT bagi balasan kepada amalan manusia. Kalau kepercayaan lain mungkin ada hidup selepas mati, tapi hidupnya tu mungkin roh hidup setelah kita mati. Ada kepercayaan agama lain. Hidup bila kita mati, roh tu masuk dalam tubuh orang lain pula. Kalau roh baik masuk dalam tubuh seorang lain yang lain, orang tu jadi baik. Kalau roh tu jahat masuk dalam tubuh orang lain, dia jadi jahat. Itu bukan kepercayaan Islam. Ya? Agama-agama lain pun ada juga yang percaya kehidupan setelah mati, tapi dia berbeza dengan akidah Islam. Jadi mungkin ada sebabnya seorang tu dia rasa macam ini lebih baik pada pandangan dia. Kepercayaan ini adalah lebih baik, adalah lebih adil. Bila dia percaya macam tu, dia yakin macam tu, bermakna dia tak faham Islam. Dia rasa Islam macam ada kekurangan. Sebab dia tak tahu kan. Dalam Al-Quran Allah cerita syurga,
Allah cerita neraka, Allah cerita bahawa setiap apa yang kita buat sebesar zarah pun dapat balasan. Buat baik sebesar zarah dapat balasan, buat jahat sebesar zarah pun dapat balasan. Itu keadilan Allah. Dan Allah SWT dengan sifat Rahman Rahimnya buat satu ganda 10. Ya? Buat satu kebaikan ganda 10. Buat satu kejahatan, Allah tak ganda. Niat nak buat, Allah tak tulis lagi. Kalau dia faham, dia baca, dia akan nampak bahawa Islam ni sangat indah. Tapi orang tak nampak indah sebab dia tak faham. Ya? Jadi ilmu tu ada, kita yang tak gali, kan? Okeylah, kita sambung. Itu pasal apa ni? Keinginan tu lah. Kenapa manusia sanggup mengutamakan kehendak Allah, perintah Allah daripada keinginan nafsu dia. Kerana dia nampak banyak benda, dia tahu banyak benda, kan? Dia tahu tentang indahnya Islam, indahnya iman. Ya? Diuratkan dari Salim dari Abdullah. Ustazah dah lepas ke bawah kan? Dah masuk 49. Atas. Sebagaimana firman-Nya, sebagaimana firman-Nya. Di hari itu seluruh hati dan penglihatan manusia menjadi goncangan. Okey, sebagaimana firman-Nya, fa'anzirhum yawmal azifati iza qulubul ladal hanajir kazimin. Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, iaitu hari kiamat, iaitu ketika hati menyesak, hati rasa macam sempit, ya? Sampai di kerongkongan dengan menahan kesedihan. Maknanya keadaan manusia pada masa itulah, ya? Peringatan yang Allah bagi ketika tiba kiamat tu, manusia berasa macam sebab tak kena, sesak dada, sesak nafas, macam-macam lah, ikut kadar amal lah, ya? Dan firman-Nya, innama yuakhiruhum liyawmi tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Orang yang tidak beriman ni, Allah bagi tangguh, dah bagi peringatan, tak nak beriman juga. Akhirnya Allah SWT tunjukkan saatnya berlaku peristiwa yang menyebabkan terbeliak biji mata, terperanjat, kan? Masa tu tak boleh buat apa dah. Masa tu baru mereka sedar apa yang sebelum ni, cerita-cerita sebelum ni rupanya benarlah. Telah tibalah waktunya, kan? Jadi Allah bagi kesempatan buat dosa, Allah bagi kesempatan kembali bertaubat, Allah bagi petunjuk, Allah cerita lagi azab, Allah cerita lagi kalau kamu buat baik, kalau taubat dapat balasan syurga. Tapi ada yang tak nak taubat, tak nak sedar juga, akhirnya tibalah saat peristiwa itu sendiri menunjukkan, membuktikan tentang kebenaran ayat-ayat Allah. Ustazah, maksudnya orang bukan Islam biasanya kalau dia mati tu dia mata terbeliak tak tahu. Tak tahu juga. Tak pernah tengok. Tapi dalam hadis digambarkan juga, orang yang tidak beriman dia lebih sakit, lebih azab. Ya? Nyawa nak keluar daripada, roh nak keluar daripada badan tu, dia terseksa dalam satu hadis yang panjang. Tengok buku dalam buku. Masuklah juga orang Islam lah Ustazah. Ya? Masuk orang Islam jugalah kalau yang tak beriman orang yang berdosa, kan? Orang yang berdosa, orang Muslim pun yang berdosa, kan? Yang tidak taat pada Allah, yang mengaku Muslim tapi hakikatnya di sisi Allah dia beriman atau tidak, Allah Maha mengetahui. Kadang-kadang Allah tunjuk azab tu. Digambarkan orang yang berdosa, roh nak keluar susah. Dalam hadis yang panjang, tengok kitab Mustika Hadis, ya? Gambaran roh nak keluar daripada badan. Dia berlari-lari dalam badan ni sampai nampak macam nampak benda, kan? Kalau nampak, boleh nampak, tapi tak semua orang nampak lah. Mungkin ada orang pernah nampak, kan? Nampak macam sekejap berlari ke atas ke bawah, akhirnya dia keluar ubun-ubun. Tapi terseksa lah, masa tu sakit lah. Sedangkan Rasulullah sendiri kan yang roh nak keluar daripada badan sakit, kan? Rasa sakit. Jadi kalau di gambaran orang beriman tu, roh keluar dengan lembut. Malaikat tadah satu kain sutera
Roh tu turun dengan lembut umpama air menitis daripada kita tak cerik kan, kelas air menitis satu jatuh dalam bekas tu dengan lembut. Digambarkan roh tu dibawa dalam satu bekas yang cantik, dibawa naik ke langit. Allah Alam lah. Kalau roh orang yang berdosa tu keluar dengan terseksa, akhirnya sakit, orang tu sakit, gambaran kesakitan tu nampak, dan roh itu dihumbankan ke bumi, lapisan bumi yang bawah, ke bawah lah. Tengok tahap dosa macam mana kan. Orang beriman diangkat dengan lembut. Para malaikat menyambut roh orang beriman tu dengan gembira lah. Ya. Itu kadang-kadang kita tengok dalam drama kan, kadang-kadang digambarkan orang jahat tu. Kalau filem bukan Islam sekalipun, digambarkan orang jahat tu terseksa, terbeliak mata, ya, tak tutup mata masa meninggal. Mungkin pengalaman orang tengok orang meninggal macam tu, ya. Walaupun ini sebenarnya bukan gambaran sebenar, tapi itu husnul khatimah, su'ul khatimah tu antara bayangan gambaran kehidupan di akhirat lah. Ya, sebab tu kita disuruh, kita minta meninggal dalam keadaan husnul khatimah, jangan su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni takut permulaan kepada kehidupan yang lebih menderita. Na'udzubillah, kan? Sebab kita minta pada Allah SWT. Ya. Okey, sambung sikit lagi. Dan firman-Nya dalam ayat surah Al-Insan ayat 8 hingga 12. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sungguhnya kami takut akan azab Rabb kami pada satu hari, yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka dengan syurga dan pakaian sutera. Ayat ini Allah SWT menyebut makna tentang orang yang buat kebaikan, ya, kita sepatutnya melakukan kebaikan, membantu orang miskin, fakir miskin, memberi makan orang miskin, anak yatim, orang yang ditawan, hanyalah kerana mengharap keridaan Allah. Jadi apa yang kita buat sepatutnya ikhlas kerana Allah dan mengharapkan keridaan Allah SWT. Ya. Nah, ikhlas ni bukan mudah lah. Kita mudah sebut kan, mudah sebut, tapi nak laksanakan kita yang tahu. Kita dengan Allah SWT yang tahu ikhlas atau tidak. Jadi kita kenalah berusaha untuk jadi ikhlas. Ya. Puasa tu mendidik keikhlasan. Ikhlas ni digambarkan seperti sebiji pasir hitam atas batu hitam dalam gua yang kelam di malam yang gelap kan, gambarkan macam tu. Tak nampak lah, maknanya kan tak nampak lah. Kemudian dalam hadis qudsi Rasulullah sebut, Allah SWT kata, ikhlas adalah rahsia antaraku dengan hamba-hamba yang ku letakkan, rahsiaku yang ku letakkan di dalam hati hamba-hamba ku yang ku kasihi. Makna orang tu dengan Allah saja tahu, kita dengan Allah saja tahu kita ikhlas ke tidak kan. Jadi ikhlas mengharapkan keridaan Allah, buat apa-apa pun ikhlas. Bersedekah ikhlas, solat ikhlas, solat sunat ikhlas, solat fardu
kerana melaksanakan kewajipan kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Kita tambah lagi dengan solat sunat. Kadang Rasulullah tak galakkan kita buat solat sunat di masjid. Solat sunat buat di rumah. Kan? Kau buat banyak-banyak buat di masjid, orang pujilah nanti. Kalau kita dengar orang puji, kadang-kadang kita tak mengharapkan orang puji. Bila orang puji rasa macam kan? Terdetik hati kita. Rasa gembira, rasa suka, rasa macam mana. Jadi elak, boleh buat, tapi nak jaga tu bukan senang lah. Kalau kita tak tergugat, tak ada masalah. Tapi ada cara-caranya untuk mendapatkan keikhlasan yang sebenar. Bukan tak boleh buat solat sunat di masjid, kan? Jadi digalakkan buat di rumah. Pergi solat tahiyatul masjid, buat apa yang sesuai dengan waktu tu je lah. Tak payah buat solat hajat, solat ni banyak-banyak kat masjid, kan? Okey. Ustazah nak cakap pasal solat tasbih. Bagus lah kan? Ustazah Masirah selalu buat solat tasbih. Cuma bila kita dah pandai, buatlah sendiri. Kan? Kita buat sendiri. Lebih baik, kan? Ustazah mengajar untuk kita praktik sendiri. Satu lagi, solat tu kita tak boleh baca kuat sebenarnya. Kan? Jangan buat lakon saja. Rugilah. Kan? Kalau kita baca kuat lah, kan? Kalau semua baca kuat, jadi takut tak dapat pahala lah. Sebab solat siang tak baca kuat, kan? Solat siang tak baca kuat. Orang perempuan dia sunat juga baca kuat selama solat. Seumpama orang lelaki juga. Bukan seumpama. Seperti orang lelaki juga. Solat zuhur tak baca kuat, asar tak baca kuat. Kita baca kuat solat maghrib, imam baca kuat, kan? Maghrib, isyak, subuh. Sebenarnya perempuan pun baca kuat dapat pahala sunat. Kita kadang-kadang tak perasan, kan? Kita baca perlahan, kita baca seorang-seorang. Solat sunat seorang-seorang, solat yang kena baca kuat seorang-seorang, kita buat baca kuat. Bukan kuat sangatlah. Kuat tu kira ada makmum sebelah kita, anak kita ke, kawan sama-sama perempuan, kita baca suara kita sebagai imam orang dengar. Kita solat seorang, suara kita tu andainya ada makmum, dia dengar. Tak boleh lebih daripada seorang lelaki, suara orang lelaki. Baca kuat. Pada solat yang sunat baca kuat. Pada yang tak, waktu-waktu yang tak boleh, jadi makruh lah. Makruh, kan? Jadi solat tasbih tu kita bila dah boleh buat sendirilah. Kan? Ustazah pimpin untuk mengajar. Kan? Untuk mengajar. Ustazah sebutlah kalau baca kuat, kan? Kalau baca kuat, sebab selalu kita tengok orang baca kuat. Solat tasbih, bila ajar solat tasbih. Kan? Dia punya imam tu kalau baca kuat tak apa kan Ustazah, sebab dia macam nak mengajar lah, maksudnya kita sama-sama ikut dia lah, kan? Tapi yang makmum tu baca dalam hati, macam baca perlahan ke Ustazah, kan? Imam, kalau makmum dah tahu kan baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah sekali. Makmum dah tahu, kan? Imam tak payahlah baca kuat. Fatihah pun imam dah tahu, makmum dah tahu. Cuma pesan je, kita baca macam biasa, doa iftitah, baca Fatihah, baca surah apa, kan? Kemudian kita sujud nanti, rukuk nanti baca apa, sujud nanti baca apa. Kalau buat dengan tunjuk baca kuat macam tu, sedangkan makmum dah tahu, jadi macam itulah, kan? Macam kita buat tu, maksudnya ada beberapa makmum yang macam masih lagi tak tahu, so yang tu imam okeylah, kan? Dia kuat, kan? Niat mengajar, kan? Mungkin orang yang tak pernah lagi. Sebab lain-lain, kan? Makmum dia yang datang lain orang. Diharapkan macam tu lah, kan? Jadi kuranglah pahala kalau kita sentiasa duk meraihkan orang yang tak ni, kan? Dia kena belajar, akhirnya kita dah solat
Semua dah tahu apa nak buat. Solat tengah hari, waktu siang, solat macam biasa lah. Wallahu alam lah macam mana biasa buat kan, tapi kita tengok kadang-kadang macam itulah baca kuat. Ya, waktu zuhur. Kadang orang lelaki lalu. Apa kau kita jadi imam baca kuat, orang lelaki yang bukan mahram dengar. Tak boleh juga lah. Kan? Tak boleh. Okey, tak apa. Cakap itulah kan. Ada masih sikit lagi, saya sambung sikit lagi. Ya. Dan firmannya dalam surah An-Nur, firman Allah dalam surah An-Nur, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya mereka itu tergolong orang-orang yang diterima kebaikannya. Dan Allah pun mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Dan Allah SWT berfirman, وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Dan supaya Allah menambah kurnianya kepada mereka. Maksudnya Allah menerima kebaikan yang mereka lakukan serta melipat gandakan untuk mereka. Bagaimana firmannya lagi, إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, nescaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Maksudnya setiap kebaikan Allah sentiasa tak pernah tak balas. Malah Allah balas lebih lagi daripada apa yang kita buat. Dan firman-Nya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Ini ayat Quran kan, firman Allah dalam surah Al-An'am tentang balasan ni, Al-An'am ayat 160. Barang siapa melakukan amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat ganda. 10 kali ganda amalnya. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Maknanya buat satu kebaikan dapat 10. Buat jahat satu, dah buat jahat satu, Allah bagi satu je. Allah tulis dosa. Ya? Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Kan betapa pengasih penyayangnya Allah SWT, betapa mudahnya nak dapat pahala. Kan? Betapa mudahnya nak kumpul pahala. Sangat zalim orang yang kata Allah tak adil pada dia bila berdosa, bila tak tahu berdosa, bila tersilap berdosa. Kan? Allah SWT sangat pengasih, sangat penyayang dan sangat sentiasa nak beri peluang semua hamba-Nya masuk syurga. Nak beri peluang semua dosa dapat dihapuskan, dapat dipadam. Dia ampunkan dosa dan dosa itu dipadam. Kebaikan buat sikit ganti banyak, ganda banyak. Sehingga kan akhirnya kebaikan kita kalau masuk syurga pun bukan kerana dia layak, tapi kerana Allah yang kasih. Ya? Allah yang beratkan timbangan. Allah yang luluskan. Allah yang ganda-gandakan bagi banyak macam-macam bonus untuk memberi peluang hamba-Nya masuk syurga. Tapi ada orang kadang-kadang menyalahkan Allah bila dia susah, bila dia jadi orang yang tak baik. Dia kata nasib tidak menyebelahi dia, Allah zalim kepada dia. Sebenarnya Allah tak zalim kepada manusia, kepada hamba-Nya. Kalau orang tu jadi tersalah, tersilap, nasib dia tidak baik, itu adalah kerana dia menzalimi diri sendiri. Tidak mahu memahami apa? Ketentuan. Perintah Allah tentang sifat kasih sayang Allah. Tentang apa maknanya? Betapa Allah sangat menghendaki hamba-hambanya selamat di dunia dan di akhirat. Dan firman-Nya, man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, itu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Surah Al-Baqarah ayat 245.
Tengok betapa pengasihnya Allah SWT. Betapa pemurahnya Allah SWT. Dia bagi kat kita, dia kata, dia maknanya ini sebagai, ini Quran Allah. Dia beri pinjam kepada kita, pinjaman yang baik. Beri pinjam kepada kita untuk kita guna buat kebaikan. Dan pinjaman itu tak payah bayar balik. Kan? Pinjaman yang tak payah bayar balik. Mana ada pinjaman manusia bagi pinjam tak payah bayar balik. Kan? Bagi pinjam ganda lagi, bayar ganda lagi, ada. Itu sikap manusia. Ya, Allah SWT dahlah bagi pinjam, halalkan, bagi pahala lagi, bagi tambah lagi ganjaran keuntungan kalau kita berniaga tu untung. Okay? Allah tak kutip balik pun, Allah tak minta pun untung, ambil sikit, bagi balik kat dia sikit, kan? Allah SWT dah bagi kita pinjam, kita gunakan segala nikmat itu untuk buat kebaikan, kemudian segala keuntungan ambil kat kita. Allah ganda lagi keuntungan tu, pahala, kan? Allah melipat gandakan pembayaran kepadanya. Bukan lipat gandakan pembayaran balik kepada Allah. Kepada orang yang dia bagi pinjam tu. Dia ganda lagi. Ya? Kalau manusia bagi pinjam 1,000 bayar, lewat, tambah lagi 1,000 lagi. Pinjam 10,000, lewat bayar, satu hari je lewat, dah ganda. Sebulan lewat, ganda lagi. Kan? Itu riba kan? Asalnya bagi pinjam lah, bagi pinjam dalam Islam, bagi pinjam hanya untuk menolong. Allah bagi pinjam, sebagaimana Allah bagi pinjam kepada manusia, Allah nak bagi kita ada modal, kita tak ada modal, Allah bagi. Tapi modal tu tak payah bagi balik. Ya? Dan firman-Nya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dalam ayat-ayat Allah sentiasa ada tentang balasan-balasan pahala yang Allah gandakan, ya? Untuk setiap amalan kebaikan kita. Sedangkan di sini akhirnya Allah berfirman, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Ya? Allah bagi tanpa batas. Allah tak berkira. Allah sangat suka hamba-Nya buat baik. Allah sangat suka kita meminta. Allah sangat suka kita menjadi orang yang menghargai. Ya? Dan Allah SWT sangat marah, benci orang yang sombong. Orang yang tak minta, sombong. Ya? Kita kadang kita kata orang tak minta, dia senang dah, tak perlu kan. Allah SWT tak suka orang rasa dia dah cukup, dia dah tak perlu minta. Allah tak suka macam tu. Ya? Dia suka kita nak minta. Walaupun kita dah ada banyak, kita minta lagi, Allah tak marah. Ya? Itu menggambarkan kita merasa diri kita perlu kepada Allah SWT. Allah tak ada had kan, orang ni dah banyak, dah kaya, tak boleh minta lagi. Hanya orang miskin sahaja boleh minta. Hanya orang yang tak ada je boleh minta. Allah tak ada, tak pernah menyebut macam tu kan. Allah suka kita meminta dan dia sentiasa memberi rezeki kepada siapa-siapa sahaja yang dikehendaki tanpa batas. Sudah tentulah Allah memberi kepada yang layak, kan? Yang layak. Wallahu a'lam bissawab. Itu sajalah apa yang dapat Ustazah kita tadabbur hari ini. Mohon maaf ada apa-apa kekurangan, ada apa-apa yang tak jelas atau ada apa-apa masalah teknikal ke, Ustazah minta maaf ya. Kita dah nak nyambut Ramadan minggu depan, insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan kita akan sentiasa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Bukan tak baik sebelumnya, kan? Kita tak lebih baik lagi. Dulu mungkin kita puasa tak pernah tinggal, tapi roh puasa tu tak berapa sampai. Jadi mudah-mudahan kita puasa nanti akan banyak masa kita isi dengan baca Quran, zikir. Bulan Ramadan sebenarnya bulan Al-Quran. Jadi lebih utama waktu puasa tu kita baca Quran. Dalam bulan Ramadan kita baca Quran.
siang malam baca Quran, bulan Al-Quran ya. Kita baca, kita tadabbur. Tadabbur ni kita baca sikit terjemahan, kita cuba ambil ibrah dan ambil pengajaran. Masya-Allah. Mudah-mudahan sama-samalah kita memperbaiki kan apa yang kurang. Syukur Allah beri kesempatan. Mudah-mudahan kita sempat. Macam kita doa, sempat kan. Mudah-mudahan kita sempat sambut Ramadan. Lalu kita doa, Allah barik lana fi Rajab, Sya'ban, ya. Wa ballighna Ramadan. Ya, Ramadan. Dan ada doa kita salimna bi Ramadan. Supaya dan kita minta doa pada Allah juga supaya dia apa? Ramadan ni datang kepada kita membawa keselamatan, kesejahteraan, membawa barakah untuk kehidupan kita yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jadi kedua lebih dah. Kita ada soalan tak? Tak ada, kita berhenti sekatnya lah. InsyaAllah. Dah baru sampai ayat ni ya kita. Tak apalah, lalahan lah. Sekurang-kurangnya kita baca. Kan, baca. Lambat tak apalah. Lambat tak apa, nak buat macam mana kan. Ustazah pun nak skip-skip rasa macam, nak skip yang mana rasa. Hari tu skip yang surah Al-Ma'idah pun rasa macam salah juga sebenarnya. Ustazah hari tu surah Ma'idah tak habis kan. Tapi duk tengok, terasa nak baca surah An-Nur. Tapi tak apalah, insyaAllah kita teruskanlah. Kita teruskanlah. Kalau mana apa-apa yang rasa nak selak-selak baca tu, boleh baca sendiri. Kalau nak ada tanya soalan, boleh tanya. Ya. InsyaAllah. Jadi minggu akan datang kita sambung ayat 41. Ini kisah 39-40. 39-40. Saya buka yang lain. 39-40. Ni kisah. Ni dia ada kaitan dengan yang hari tu. Hari tu kita cerita cahaya pada orang mukmin kan. Ini dalam ayat 39-40 ni digambarkan apa? Amalan orang kafir tu macam mana pula? Disebut di sini ada Fata Morgana semua tu. InsyaAllah nanti kita tengok. Jadi kita akhiri hari ini dengan doa dan tasbih kafarah. Kita surah doa sikit ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت النجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم يسر أمورنا ولا تعسر وتمم بالخير أنت مقصودنا والقرة مطلوبنا اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن آمين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.
Sama. Jumpa kita di bulan Ramadan. InsyaAllah. Selamat menjalani ibadah puasa Sama-sama. Ustazah. Maaf zahir batin. Ustazah pun sama-sama. Kawan-kawan juga semua. Sama-sama. Mudah-mudahan kita dengan hati bersih ya. InsyaAllah Ustazah. Menyambut Ramadan ya. Berusaha untuk mendapat sebaik mungkin manfaat daripada Ramadan. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.